Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah. Pertama-tama kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu kita kembali dalam siri rancang harta celik pusaka. InsyaAllah pada minggu ni kita sudah berada pada minggu yang ke-6 ya, minggu yang ke-6 insya-Allah. Bersama-sama lagi kita dalam siri rancang harta celik pusaka untuk kita sambung belajar berkenaan dengan pengurusan harta, faraid, wasiat dan hibah dan sebagainya, insya-Allah di live FB Majlis Agama Islam Selangor. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan keberkatan pada hari Jumaat ini sidang penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan keberkatan hari Jumaat ini Allah Subhanahu Wa Taala terima segala amalan kita dan dengan gunakan peluang juga hari Jumaat ini untuk perbanyakkan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sidang penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, insya-Allah bersama-sama saya kita akan bawakan tajuk yang berlainan, tajuk lain, iaitu bagaimana ahli waris yang sedikit boleh menjadi ramai. InsyaAllah perkara ini akan dibincangkan, akan dikupas oleh panel kita hari ini. Sama-sama kita saksikan sehingga ke akhir rancangan kita pada hari ini. Sebarang masalah, sebarang persoalan boleh ajukan di ruang komen di bawah. Baik, sidang penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pernah tak kita hadapi satu situasi di mana apabila kita nak uruskan pusaka, bila kita nak uruskan pusaka, kita dah pergi pejabat pusaka ataupun kadang-kadang kita pergi mahkamah syariah, ataupun kita pergi ke amanah raya dan sebagainya, kita pergi pejabat pusaka nak urus, tiba-tiba waris kita, kita rasa 4-5 orang je waris kita, tapi bila kita pergi je mahkamah syariah, tok-tok bila selesai bicara pusaka, mahkamah syariah keluarkan satu perintah faraid, tengok-tengok waris ni dah jadi 10 orang, warisnya dah bertambah 12 orang dan sebagainya. Ada keadaan yang saya ingat, saya pernah mana ada satu sahabat saya pada 10 lapis, mana sampai tingkatan yang lapis, kalau 10 lapis tu mungkin sampai dah ratusan orang, 100 orang dan sebagainya dan ke atas lah. Dan tak mustahil, ada juga yang saya pernah hadapi, tuan guru saya 27 lapis, 24 lapis, subhanallah. Jadi terlalu banyaknya waris. Jadi perkara ini akan sama-sama kita kongsikan pada hari ini, bagaimana waris yang tadi asalnya tadi sedikit tiba-tiba boleh jadi ramai. Macam mana? Boleh ke perkara ini? Ada ke berlaku? Dan untuk sama-sama kita dapatkan jawapan ini, sama-samalah tuan-tuan sidang penonton yang dikasihi oleh Allah SWT sekalian, bersama dengan saya, dengan ahli panel, insya-Allah sehingga ke hujung rancangan ini. Sebarang persoalan ataupun mungkin ada nak tanya dan sebagainya, boleh ajukan di ruang komen di bawah. InsyaAllah saya bantu untuk memberikan soalan tersebut kepada ahli panel untuk sama-sama kita kupaskan. Baik, sidang penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, seperti biasalah kita ada hadiah istimewa lah untuk penonton bertuah kita. Jadi tuan-tuan pun dah bagi masa pada kami, dah luangkan masa selama 1 jam sehingga akhir rancangan ini. Jadi kami pun ada hadiah untuk tuan-tuan, puan-puan, sidang penonton yang dikasihi oleh Allah SWT sekalian. Apa dia? Iaitu bijak pusaka game. Jadi ini hadiah untuk mereka, iaitu penonton bertuah. Siapa dia penonton bertuah? Mungkin anda yang melihat saya ni, anda jadi penonton bertuah. Mudah-mudahan ini dengan mungkin keberkatan doa solat subuh tadi ke, ataupun tadi baca Yasin pagi tadi, Ar-Rahman tadi pagi tadi baca, surah-surah yang kita baca, ada doa sikit, doa kita diangkat oleh Allah SWT, diterima, jadi pemenang bertuah kita pada hari ini. Jadi mudah-mudahan anda sidang penonton yang dikasihi oleh Allah SWT sekalian jadi penonton bertuah. Macam mana nak jadi penonton bertuah? Seperti biasa, jadilah penonton yang pertama, yang paling awal menjawab soalan yang akan diajukan oleh ahli panel kita pada hari ini. Apa dia soalannya? Tunggu sehingga akhir rancangan ini. InsyaAllah ahli panel kita akan bagi satu soalan yang saya kira cukup mudah dan mudah faham dan mudah untuk dijawab. Jadi mudah-mudahan anda jadi penonton bertuah ini dapatlah game dah siri ke-5 dah ni, siri ke-6
maknanya dah ada 5 pemenang yang kita bagi sebelum ini. Jadi anda mungkin tak berpeluang, tak berpeluang untuk memenangi hadiah pada minggu-minggu yang sudah. Mungkin anda punya tuah pada hari ini. Jadi bukan tuah lah sebenarnya, mungkin rezeki Allah. Rezeki anda pada hari, Allah dah tetapkan rezeki anda hari ini. Jadi hadiah ni istimewa bernilai RM80, iaitu bijak pusaka game. Apa dia bijak pusaka game ni? Specialnya boleh main dengan anak-anak, boleh main dengan, mungkin kalau di sekolah main sama-sama pelajar. Dari situ permainan ni boleh untuk kita belajar, untuk suka belajar berkenaan dengan ilmu faraid ataupun ilmu pengurusan harta. Itu dia bijak pusaka game, hadiah bertuah untuk mereka yang saya kira yang paling cepat dan betul menjawab persoalan. Nanti kita punya pihak pegawai teknikal kita akan pilih lah mana penonton ataupun siapa yang bertuah yang paling cepat sekali dapat jawab dengan betul dan tepat. Baik, itu dia. Jadi sama-sama kita saksikan sehingga akhir rancangan ini. Soalannya tunggulah, maknanya soalannya kena tunggu, sebab soalannya ada isi-isi yang akan dikupaskan oleh ahli panel kita nanti. Baik, itu dia. Sama-sama kita saksikan. Baik, sidang penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita dah bincang tadi maknanya apa yang kita nak daripada live pada kita pada hari ini. Kita nak tahu betul ke waris-waris yang sebenarnya asalnya sedikit boleh jadi ramai. Mungkin anda di luar sana belum pernah alami situasi ini, dan ada juga di kalangan masyarakat yang pernah lalui situasi ini. Jadi nak tahu bagaimana perkara ini, insya-Allah akan dikongsikan oleh ahli panel kita. Betul ke benda ni berlaku, dan macam mana kita nak atasi, dan bila dah ramai ni macam mana pula nak urus, siapa pula yang boleh urus. InsyaAllah kita akan menjawab persoalan-persoalan ini dan akan dibantu, akan dijawab oleh ahli panel kita insyaAllah pada hari ini. Bersama saya Hanzalah Zulkifli, pengacara anda pada hari ini, bersama saya sehingga akhir rancangan insyaAllah. Baik, seperti biasa kita punya panel kita tidak asing lagi, iaitu saya perkenalkanlah tanpa lengahkan masa, saya perkenalkan, iaitu Ustaz Fazil Muhammad Fazil bin Kamaruzaman, Eksekutif Operasi Faraid, yang akan mengupaskan tajuk kita. Ustaz, bagaimana ahli waris yang sedikit boleh jadi ramai? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, apa khabar hari ini? Baik, sihat alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sudah sudi hadir ke studio kita pada hari ini Ustaz. Alhamdulillah. Baik, tajuk yang kita akan nak bincangkan pada hari ini Ustaz, bagaimana ahli waris yang sedikit boleh jadi ramai Ustaz. Sahabat-sahabat kita sidang menonton ataupun masyarakat di luar sana biasanya kurang lah, ataupun ada yang mungkin tak tahu keadaan situasi ini. Benda ni asalnya waris jadi boleh sedikit dan boleh jadi ramai. Jadi soalan saya Ustaz, betul ke waris ni tadi sikit tiba-tiba boleh jadi ramai? Mungkin Ustaz boleh kongsikan pada kita sebagai mukadimahnya Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat saya Ustaz Hanzalah yang menjadi pengacara moderator kita pada pagi ini untuk membicarakan hal-hal berkaitan tentang isu-isu permasalahan yang banyak berlaku dalam bab pembahagian harta pusaka ataupun faraid. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Jadi untuk kita membahaskan tentang bolehkah suatu ahli waris tu dia bilangannya bertambah ataupun tidak. Sebenarnya dalam pengalaman saya duduk di unit faraid di Majlis Agama Selangor, kita ada banyak-banyak situasi kes yang pernah berlaku yang boleh kita kongsikan ataupun kita bagi contoh. Dalam keadaan tertentu dia kadang-kadang salah dia boleh bertambah sebenarnya dan dia boleh berkurang. Boleh berkurang sebenarnya. Yang sebenar hakikatnya lah dia boleh tambah dengan berkurang bila cerita bab faraid ni. Jadi macam mana boleh ke sebenarnya kadang-kadang suatu waris tu dia bilangan dia bertambah-tambah, bilangan dia bertambah ramai, dan biasanya bila bertambah ramai dia bertambah rumit nak uruskan pusaka tu. Dia
dia isu pentadbiran ni bila dah bertambah ramai, dia isu masalah pentadbirannya ialah nak mengumpul maklumat, nak mencari maklumat. Itu yang akan dihadapi oleh ahli waris lah. Tapi isunya boleh ke tak boleh, memang boleh bertambah. Boleh bertambah bilangan ahli waris. Macam mana boleh bertambah tu nanti kita akan bincang. Bagaimana punca, dan kita akan bincang nanti secara mendalam. Tapi boleh ke persoalan tentang ahli waris tu boleh bertambah ke tak boleh bertambah, memang boleh bertambah. Dalam ilmu faraid, bab bertambahnya bilangan ahli waris ni biasanya dia duduk dalam bab munasahah. Munasahah. Mungkin tuan-tuan sedang pendengar tak biasa dengar perkataan munasahah, tak apa. Saya tu sebab kita tak guna perkataan tajuk ni munasahah kan. Tapi dia dalam bab faraid dia disebut sebagai bab munasahah. Munasahah ni dia ambil perkataan daripada nasahah. Nasahah ni batal, hapus, pindah macam tu. Tapi kalau dalam bahasa, dalam segi istilahnya dalam bab faraid, munasahah ni dia maksudnya ialah kita memindahkan hak tu, hak kematian, satu kematian tu kepada ahli waris yang lain. Itu sebab dia bilangan dia tu ahli waris yang akan menerima tu jadi bertambah, Ustaz Hanzalah. Itu sebabnya kita kalau dalam belajar bab faraid ni biasa sampai bab munasahah ni dia biasanya bab yang tertinggi lah sikit, ilmu tertinggi, dan cara kaedah pengiraannya pun sangat istimewa sikit. Dia berbeza daripada kaedah pengiraan yang biasa. Tapi tak apa, hari ni mungkin tak adalah sampai bab kira. Belajar mengira yang asas pun belum lagi, ya tak salah. Kita tak adalah kira sampai kiraan berlapis nak tunjukkan tu, nanti bertambah pening lah kita nanti. Jadi nak cerita malam ni boleh ke tak boleh bertambah, hari ni pagi ni boleh bertambah ke tidak, memang ahli waris tu boleh bertambah. Kadang daripada seorang saja ahli waris asalnya, ahli waris tu sebenarnya seorang je. Ya, contohnya anak lelaki, tapi dia boleh bertambah melirik-lirik sampai menantu, sampai apa nama itu, dalam satu kes tu dia boleh jatuh pada besan dia. Dalam bab faraid mana boleh besan murasi saka, tapi dalam apa ni tu, dalam pembahagian pusaka yang diputuskan oleh pejabat pusaka ataupun dalam perintah faraid, besan dapat pusaka menantu. Kita pun kadang pelik, macam mana besan boleh dapat pusaka? Dekat situ jauh sangat gitu. Tapi dalam ada kes pernah berlaku macam tu, dan didaftarkan dalam geran pun ada juga. Kita duk pelik, duk fikir, ini pegawai pusaka salah kira ke? Tapi dia bukan bab salah kira. Dia disebut sebagai dalam bab pusaka ni sebagai munasahah ataupun berlapis. Dia kematian-kematian yang berlaku kemudian menyebabkan ahli-ahli waris tu bertambah ramai, bertambah banyak. Dekat situ baru kita nampak timbul masalah nak kenal pasti siapa dapat, siapa tak dapat. Kadang-kadang silap pun berlaku juga. Dia ni patut dapat tapi dikatakan tidak dapat melalui munasahah ni. Itu sebab kena hati-hati. Dan biasa dalam bab munasahah ni, ustaz-ustaz yang mahir dekat luar sana, bila dia ada isu munasahah, dia akan guna kaedah rajah. Rajah, dia guna mungkin kaedah. kita akan Ustaz kita akan kongsikan rajah mana situasi keadaan berlapis Okay, sebab kita nanti kena turut ajar, sebab nak kasih gambaran macam mana situasi boleh bertambah tu. Kaedah rajah ni memang kaedah yang kita galakkan lah. Kita galakkan untuk ustaz ataupun orang yang apa nama itu biasanya belajar faraid, dia buat rajah ni supaya boleh tahu siapa yang dapat, siapa yang boleh murasi. Itulah untuk yang tahu Ustaz Hanzalah. Baik, terima kasih. Saya kira dia punya mukadimah dia pun dah memberi satu gambaran yang saya kira begitu teruja sekali untuk kita nak tahu. Jadi sidang penonton yang dikasihi oleh Allah SWT sekalian, janji dengan saya lah, bersama saya hingga ke akhir rancangan supaya kita faham apa tajuk yang kita nak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan benda ini kita dapat sebar luaskan kepada sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita di luar sana. Sebab perkara ini bukan situasi ni bila berlaku pun dah rumit, apatah lagi bila orang yang mengalami situasi itu sendiri. Sebab ikut apa ustaz cakap tadi, di panel kita bagi tahu waris tadi boleh bertambah, dan bila dah bertambah kemungkinan masalah juga berlaku. Bila berlaku nak kenal pasti ahli waris dan sebagainya. Kalaulah kita situasi yang tak mahir berkenaan dengan pengurusan harta ataupun ahli waris, maka dia akan menjadi satu bebanan kepada kita untuk kita nak uruskan. Jadi ustaz, kita bila dah situasi, maknanya situasi waris bertambah ni, maknanya dia boleh berlaku dan boleh juga
berkurang, tapi biasanya bertambah tu maknanya akan makin ramai lagi Ustaz. Apa sebenarnya punca berlakunya pertambahan ahli waris ni Ustaz? Baik. Terima kasih Ustaz Hanzalah. Sekali lagi berlakunya pertambahan ahli waris ni kebiasaannya disebabkan ada beberapa perkara lah. Banyak sebab sebenarnya. Isu yang kita pernah kumpul, kita search dan kita tengok dalam berbagai cara, dan kita dan Tok Guru kita pada beritahu jugalah permasalahan-permasalahan ni. Biasanya diorang ni berlakunya pertambahan ahli waris disebabkan ada kematian berlapis, ya, kematian yang berlapis. Apa maksud kematian berlapis kat sini yang menyebabkan ahli bertambah? Dia kematian tu adalah kematian kemudian, masalah. Ya, kalau macam contohnya si mati meninggal tahun 2000, ya. Kemudian anaknya meninggal tahun 2001, ya, 2001, ya. Sedangkan harta pusakanya masih lagi belum dibahagikan. Ya, harta pusakanya masih lagi ada, masih belum diuruskan, masih belum ditakbir lagi. Ya, anaknya tadi tu meninggal dunia kemudian, contohnya. Itu yang menyebabkan ahli warisnya akan bertambah. Sebab anak tu tadi bila dia meninggal dunia, dia ada waris. Contohnya kalau dia isteri, kalau dia perempuan, anak tu meninggal dari anak perempuan, meninggal dunia kemudian, dia ada suami dan dia ada anak lelaki dan dia ada anak perempuan. Itu belum berlaku pula suami dia pula sebulan kemudian meninggal dunia. Maknanya melalui kematian. Kematian tu pula dia kematian yang kemudian. Contohnya perbezaan kematian, tarikh, masa, tarikh dan tahun sangat penting untuk kita mengukur sesuatu ahli waris tu boleh mewarisi ataupun tidak. Sebab bila kita buat siasatan pusaka, ustaz-ustaz dekat luar sana, para hakim dekat luar sana, pegawai-pegawai pusaka di luar sana, bila dia nak cari ahli waris tu, dia akan tanya kepada ahli waris yang datang tu, siapa mati dulu, siapa mati kemudian. Kemudian dia akan minta sijil kematian. Yang ini matinya masa bila. Ada satu kes pernah berlaku, ya, saya dengan saya, ya, ada file dengan saya masa tu sebab dia melibatkan hak Baitul Mal. Tahun kematian sama, ya, kematian sama. Ya, dia meninggal tahun 2012, ya. Kemudian dia punya ahli waris yang saudara perempuan si ibu siapa dia pun meninggal 2012. Sama. Tapi yang membezakan je ialah bulan. Yang pertama, yang si mati pertama meninggal bulan Februari 2012. Kemudian yang saudara perempuan si ibu bapanya pula meninggal bulan Disember 2012, tahun yang sama. Kalau ikut logik lah tuan-tuan, bila mati sama, macam mana pula dia boleh masuk ahli waris yang ini boleh dapat? Tetapi dalam kes tu tuan-tuan, sebab dia kematian kedua tu berbeza, dia bulan yang berbeza. Ada juga yang saya pernah dengar dan orang cerita, ya, dekat luar sana, ya, dia matinya, dia punya masa dia berbeza, ya. Suami dia meninggal aksiden dekat tempat kejadian di Lebuh Raya tu, contohnya aksiden. Isterinya pula meninggal dalam ambulan, dalam perjalanan pergi ke hospital, tak salah. Ya, itu masa dia berbeza. Mewarisi tak usahkan, mewarisi sebab ahli waris dia tu berbeza. Ya, yang tadi suami dia meninggal dunia, dia punya ahli waris dia anak dengan bapak dia, ibu bapak dia. Isteri dia tadi tu yang meninggal dunia, dia ada pula mak dia dengan bapak dia lagi. Jadi dia harta yang si mati pertama tu boleh diwarisi oleh ibu bapa dia, boleh diwarisi oleh anak dia, boleh diwarisi oleh mak mentua dia, macam tu. Tu yang menyebabkan orang kadang-kadang pening. Macam mana pula mak mentua si mati boleh dapat pusaka, sedangkan kita belajar bab faraid, mak mentua tak dapat pusaka, mak tiri tak dapat pusaka, contohnya macam tu kan. Tu kadang-kadang kita pening, kadang-kadang bila memikirkan, tapi sebenarnya itulah dia punca kematian, disebabkan kematian berlapis, kematian berbeza-beza. Baik, di antara yang lain lagi, contohnya masyarakat kita suka tangguh-tangguh bahagi pusaka, salah. Ya, masyarakat kita ni dia suka tangguh-tangguh bagi, tak nak bagi, nanti dululah dia kata. Jangan kita bahagi cepat-cepat, nanti arwah dalam kubur terseksa, dia kata macam tu. Dia kata jangan kita bagi cepat-cepat, nanti boleh bergaduh adik-beradik.
Jangan kita bagi cepat-cepat, nanti kadang harta ini akan menjadi bahana kepada menjadi bebanan kepada si mati yang telah meninggal dunia, tuan-tuan. Ya, ini banyak berlaku dan ditanya pada Majlis Agama Islam kat kita. Dia kata dia kata kita tak boleh bahagi harta cepat-cepat, ustaz, dia kata. Dia kata dia pernah dengar, dia kata kalau kita bahagi harta tu cepat-cepat, nanti dia kata arwah dalam kubur tu akan terseksa. Saya tak pernah jumpa lah lagi dalil kata arwah terseksa tu, tuan-tuan. Saya tak pernah jumpa lagi lah, tuan-tuan. Kalau Ustaz Zalam pernah jumpa, bagi tahu dekat saya. Yang saya tahu, arwah dalam kubur tu tahu apa yang kita buat tu, adalah innahum asma'u minkum, inna ma'ablum tu'radu ala asyar aqrabukum minal amwat tu ada. Itu ada hadis dia, saya baca. Maknanya setiap amalan kita yang hidup dekat dunia ni, ya, akan dibentangkan kepada kedua ibu bapa, pada kaum kerabat yang dah meninggal dunia tu. Itu ada hadis tu, saya ada baca. Tapi saya tak pernah pula dengar hadis kata kalau kita bahagi lambat bahagi atau saka, arwah dalam kubur tu terseksa. Tu saya tak pernah dengar lah, tuan-tuan. Tu memandai. Maknanya jangan tangguh-tangguh lah, tuan-tuan. Bila kita tangguh-tangguh bahagi atau saka, takut nanti bilangan ahli waris yang dapat atau saka tu dia bertambah ramai, bertambah rumit nanti nak kumpul. Ya, seorang dah duduk dekat Australia, seorang dah duduk dekat Kelantan sana tu, dah nak cari dekat Kelantan tak tahu duduk kampung mana. Tu masalahnya. Seorang dekat Johor, sedangkan tanahnya ciput aja dia dekat Selangor ni, tuan-tuan, tak dibahagi-bahagikan, ditangguh-tangguh, ya. Itu yang menjadi, ya, itu yang kadang-kadang, ya, boleh menyebabkan ahli waris tu bertambah bilangan dia, tuan-tuan. Sampai satu tahap saya pernah jumpa tak kenal dah ahli warisnya. Ya, sebab terlalu ramai sangat nak mencarinya tu, ya Allah, payahnya. Tu sebab saya kata jangan tangguh-tangguh. Yang lain contoh yang lain kenapa boleh bertambahnya bilangan ahli waris ni bila berlaku macam tu, sebab kita ni tak ada ilmu nak urus harta pusaka tu. Bila tak ada ilmu nak urus harta pusaka tu yang harta pusakanya beku, tak dibahagikan, kemudian ahli waris bertambah-tambah bilangannya, tuan-tuan. Ya, lain-lain tu banyak. Contohnya ada satu kes tu pernah berlaku, salah tanggap lah. Kadang-kadang salah tanggap. Kadang-kadang ahli waris ni dia ada satu salah tanggapan. Dia kata harta pusaka ni, dia kata dibiarkan dulu, dia lebih baik. Dia kata harta pusaka ni jangan dibahagikan, kita biarkan harta pusaka ni supaya kalau dibahagikan cepat-cepat nanti adik-beradik ramai yang tak puas hati, dia kata kan. So dia kata jangan bahagi. Ni tanggapan yang salah. Kalau saya kena bahagikan, dia tak ada istilah kita tak nak bahagi pusaka. Ni di antara contoh-contoh lah, Ustaz Nala. Contoh punca-punca sebab boleh berlakunya pertambahan ahli waris. Itu sebab saya tekankan bab ni lewat berlaku kematian berlapis, kematian kemudian, sebab nanti kita nak tanya juga kan. Punca-punca ni tadi tu yang saya bagi sebab-sebab yang secara umum tu, minta boleh jawab lah, okey. Saya cukup itu dia, Ustaz. Maknanya banyak, saya kira mungkin yang Ustaz kongsikan itu adalah sebahagian saja, Ustaz. Kalau ikutkan sebenarnya banyak dia punya alasan dia ataupun sebab-sebab yang boleh berlaku, pewarisan itu boleh jadi ramai. Baik, sidang penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maknanya kebahagiaan ahli waris ni, tuan-tuan, puan-puan, apa antara yang saya boleh capture daripada panel kita bagi tahu tadi, salah tanggapan merupakan satu, anggap maknanya pusaka ni tak apalah, biar dulu nama pusaka, nama mak, nama abah, arwah mak, buat apa kita cepat-cepat nak bagi. Terlalu ada pemikiran yang macam tu. Ada juga waris yang beranggapan kata biarlah dulu, buat apa nak cepat-cepat bagi pusaka. Ini semua alasan-alasan yang kita gunakan sehingga menyebabkan apabila kita nak buat proses bagi pusaka itu, bila dah berlaku, kita nak bagi pusaka, dah melibatkan, tahu-tahu bila kita dah buat, ramainya ahli waris. Bila dah ramai ahli waris, ada pula ahli waris yang kita tak kenal. Ini yang menjadi masalahnya. Bila dah tak kenal, mulalah kita ada perasaan rasa macam tak setuju. Kenapa aku kena bagi harta mak aku pada dia, sedangkan ni harta mak aku? Ini persoalan-persoalan yang selalu timbul, kesannya daripada sikap kita yang selalu melengah-lengahkan ataupun tak ada ilmu lah berkenaan dengan faraid. Jadi pentingnya, tuan-tuan, sidang penonton yang dikasihi Allah SWT sekalian, untuk kita belajar, untuk kita tahu siapakah ahli waris kita. Baik, soalan saya yang berikutnya pada Ustaz,
kita dah tahu dah betapa pentingnya dan kesan-kesan dan dah sebab-sebab punca dia berlaku perkahwinan tu ramai. Mungkin kita nak lebih jelas lagi, sidang penonton pun nak lebih jelas lagi. Boleh tak Ustaz tunjukkan kepada kita situasi di mana berlakunya waris yang boleh bertambah? Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Zadah. Tadi duduk, hari ni berdiri. Saya sebenarnya kalau mengajar lebih suka berdiri lah Ustaz Zadah. Ya? Baik. Okey, saya nak beritahu, nak tekankan lagi sekali, sebab ni ada soalan nanti saya nak tanya nanti pada tuan-tuan sidang pendengar kemudian, ya. Nanti kena dengar, ya. Dia salah satu punca berlakunya pertambahan sesuatu ahli waris tu ialah sebab kita lewat bahagi harta pusaka, ya. Saya ulang lagi sekali, lewat bahagi harta pusaka. Ya, jangan lewat-lewat bahagi harta pusaka. Saudara-saudara, sahabat-sahabat saya dekat luar sana, saya nak beritahu, jangan lewat-lewat bahagi harta pusaka, sebab kelewatan pembahagian harta pusaka merupakan salah satu punca utama, ya, dekat luar sana berlakunya pertambahan ahli waris, ya. Tapi yang saya nak tunjukkan ni ialah situasi-situasi yang pernah berlaku, dan saya nak tunjuk yang mudah ajalah. Saya nak tunjuk yang susah-susah sekarang pening kepala, ya tuan-tuan, ya. Tapi nak tunjukkan dekat sini contoh, ya. Ustaz Zamzah minta saya contoh pernah berlaku, macam mana berlaku, dan yang paling mudah contohnya macam ni. Ya, si mati, ya. Dia biasanya bilangan ahli waris bertambah ni mesti berlaku disebabkan kematian kedua, kematian ketiga, macam tu. Dia ada kematian kemudian, ya, menyebabkan berlakunya dan bertambah je bilangan ahli waris. Contoh yang paling mudah kan, yang paling mudah ialah contohnya si mati, dia ada anak lelaki. Dia ada anak lelaki. Saya nak perlahan-lahan kali ni, sebab yang lepas ada orang komen laju sangat, dia kata. Okey, aku perlahan-lahan lagi ni. Anak lelaki. Minta maaf tulisan buruk, ya. Mula-mula waris dia seorang je ni, anak lelaki. Dia ada anak lelaki tunggal seorang. Masa arwah meninggal dunia, anak lakinya hidup lagi. Semua harta arwah, rumah, kereta, duit PSP, semua, ya, sepatutnya dia ni dapat 1/1 bahagian ni, ataupun 100% lah jatuh dekat anak lelaki. Kan saya beritahu anak lelaki sebelum ni, anak lelaki ni kalau siapa ada anak lelaki memang perhabis harta lah. Dia asobah bin nafs yang paling besar sekali. Ya, boleh dapat harta pusaka. Siapa tak ada anak lelaki rugi. Ya, siapa tak ada anak lelaki rugi. Ya, cubalah lagi. Anak lelaki dia boleh habiskan pusaka. Arwah ni, arwah meninggal dunia, dia ada seorang anak lelaki. Harta dia ni sepatutnya, ya, semua jatuh dekat dia 100%. Duit KSP-nya, duit keretanya, lagi apa? Rumah dia. Semualah yang arwah ada, senang cerita. Ya, semua yang arwah ada, bukan setakat PSP, kereta, rumah aja. Semua apa sahaja yang dimiliki oleh arwah, oleh si mati, anak lelaki dia yang punya. Yang dapat 100%, satu-satu bahagian, sebab dia seorang je anak lelaki kat situ. Tapi PSP tak tuntut lagi, kereta tak buat pembahagian lagi. Al-maklumlah, ya, nak dapatkan perintah tu lama sangat. Contoh, ya. Nak dapatkan rumah, tak tahu nak tuntut kat mana, nak pergi mana. Dengar ustaz sana cakap macam ni, dengar ustaz sini cakap macam ni. Banyak sangat pendapatnya, pening kepala. Ustaz ni pula cakap faraid aja, ustaz ni tak cakap macam mana cara nak selesaikan. Jadi harta tak bahagi. Bila harta tak bahagi, termasuklah dalam urusan lewat bahagi atau pusaka tu. Saya ulang lagi sekali, dia punya term dia lewat bahagi pusaka. Ya. Jangan lewat-lewat bagi pusaka. Lewat tak tuntut, tak bahagi lagi, rumah tak bahagi lagi, duit tak nak bagi, rugi. Kan berlaku pembaziran, ya tuan-tuan, oleh kerana ia tak tuntut, meninggal anak lelaki ni. Meninggal kemudian, MK ni mati kemudian, ya. MK
mati kemudian. Yang ini mati tahun 2000, ya. Yang ini mati tahun MK tahun 2005. Meninggal dunia kemudian. Kita ni nyawa mana kita tahu, ya. Sedangkan urusan ni tengah proses nak buat. Ya, baru nak belajar-belajar pergi masjid, baru dengar-dengar Fatih Tim, ya. Rupa-rupanya tak lama lepas tu meninggal dunia. Tak sempat bahagi atau pusaka tu, ya. Tak sempat untuk rumah tu, tak sempat merasa duit KSP yang yang duitnya dalam simpanan tu beratus ribu. Ya. Macam mana nak buat tu? Tuan-tuan, ya. Dia tak berasa. Ada satu orang tu kata, jangan takut saya tak sempat merasa ustaz. Nasiblah kalau dah meninggal dunia cepat. Ya. Baik, anak lelaki meninggal dunia kemudian. Bila anak lelaki ni meninggal dunia kemudian, siapa? Ini yang dikatakan berlapis ni. Mati kemudian ni, yang ini 2000, yang ini mati tahun 2005. Siapa yang nak tuntut atau pusaka si mati? Duit PSP, kereta, rumah, tanah bereka-eka ni, geran banyak sangat. Sebab arwah ni dulu masa kerja kerajaan dapat banyak tanah, ya. Geran pun banyak. Tak tuntut-tuntut. Siapa nak tuntut ni? Anak lelaki dia pun dah mati. Macam mana ni? Macam mana? Tuan-tuan. Ni, cari waris anak lelaki ni. Cari waris anak lelaki ni. Siapa dia? Anak lelaki ni meninggal dunia, ada tak isteri dia? Ada isteri dia. Isteri dia ada lagi. Isteri dia hidup lagi. Ya? Dapat tak isteri dia pusaka, harta pusaka anak lelaki ni? Dapat. Tapi kalau nak ikut sebenarnya melalui tuntutan tu, harta pusaka yang dituntut adalah ada harta pusaka si mati yang bernama Timah dekat sini. Contoh, ini bukan nama dia betul, ya. Tak ada nama Timah dekat sini. Saya harap tak ada lah. Ya. Nak sebut nama Timah kadang ada yang terasa hati. Tak tuntut lagi. Dia ni tuntut harta mak mentua dia. Sedangkan dalam faraid kita tahu kan, menantu mana dapat pusaka? Ya. Yang dapat pusaka hanyalah anak si mati. Dia pusaka, pewarisan pusaka dia akan mewarisi melalui jalan nasab keturunan, iaitu orang ni Timah ni yang melahirkan siapa, itu dia masa nasab keturunan. Lepas tu yang kedua melalui jalan perkahwinan, ya. Suami isteri. Tapi ni menantu. Biasa dalam bab faraid menantu tak ada pusaka. Dalam kes ni menantu isteri kepada anak lelaki ni dapat pusaka si mati. Tarafnya hanya menantu. Ya, ini menantu yang baik, bukan menantu hantu. Ya, menantu yang baik, ya. Kemudian anak lelaki ni ada juga dia anak dia ni. Ya, ada anak lelaki, ada anak perempuan dekat sini. Asalnya yang dapat pusaka seorang je anak lelaki ni yang dapat pusaka. Tetapi tengok dalam kes ni, Timah punya harta ni, KSP, kereta, rumah, tanah, yang dapat pusaka asal seorang jadi 3 orang. Isteri dapat, isteri si mati ataupun menantu kepada si mati, cucu kepada si mati, iaitu cucu perempuan dia. Dalam faraid cucu memang dapat pusaka lah, tapi dalam ni cucu ni dapat hak, ya, melalui daripada anak lelaki ni, anak lelaki dia. Bilangan asal seorang bertambah jadi 3. Ini belum lagi isteri dia mati pula. Ini meninggal tahun 2005. Rupa-rupanya menantunya meninggal pula MK kemudian. Meninggal tahun 2006. Terkejut sebab suami dia mati. Isterinya menangis menangis sedih sangat. Meninggal tahun 2006. Dia ni pula ada mak bapaknya lagi. Ibu dia ada lagi, bapanya ada lagi. Dah melerit tuan-tuan. Yang boleh tuntut harta pusaka Timah ni siapa ni hubungannya? Ni yang saya kata tadi Ustaz Anzalah apa? Besan ni, Besan. Ni Besan ni. Pada pilih apa Ustaz? Ini yang selalu masyarakat tanya. Ini Ustaz yang pening ni. Saya ini sikit Ustaz Anzalah. Saya pernah jumpa, ya Allah, berlapis-lapis sampai ke bawah. Macam tak logik Ustaz Anzalah. Ada satu soalan dengan saya tu Ustaz Anzalah, ya. Dia tanya dengan saya apa masa kuliah tu. Dia kata, "Ustaz, boleh tak suami mak tiri saya dapat harta pusaka?" Kalau kita masa tu saya muda-muda lagi, saya kata, mana boleh suami mak tiri dapat pusaka? Saya kata, suami mak tiri jauh sangat tak dapat pusaka. Tapi tak, dalam kes tu suami mak tiri dia dapat pusaka arwah mak dia. Arwah mak dia ada sebuah rumah tak dibahagi-bahagikan.
Bapak dia pun duduk situ. Lepas tu bapak dia kahwin dengan mak tiri dengan isteri baru. Kemudian meninggal bapak dia, isteri baru mak tiri tu kahwin lagi dengan orang lain. Tu yang dia tanya tu, anak dia tanya dalam kuliah saya tu, kata, boleh tak, dia kata, suami mak tiri saya dapat pusaka? Mula-mula saya cakap tak boleh. Tu tergesa-gesa. Ustaz pun kadang-kadang kena hati-hati. Saya kata mula-mula tak boleh. Bila saya tengok balik, betul ke tak boleh? Rupa-rupanya boleh. Tengok. Boleh tak ada salah saya panjang lagi sikit salah. Sini boleh saya panjang lagi sikit saya. Mana pula pemadamnya ni? Yang kes tu yang tanya dengan saya tu dia macam ni kes dia. Ni saya padamlah ni. Boleh. Saya padamlah ni. Saya padam. Sebab bila kita tunggu Ustaz Fazil padam tu, sini penonton yang dikasihi sekalian, saya minta untuk sama-sama kita share dulu. Banyak lagi bantu kami untuk kita sebarkan dakwah kita pada hari ini. Saudara Ustaz Fazil nak clearkan whiteboard tu, bantu kami, bantu saya untuk kita kongsikan video ini. Mudah-mudahan lebih ramai lagi masyarakat di luar sana dapat manfaatnya. Baik Ustaz, silakan. Mungkin contoh yang Ustaz nak bawakan itu apa dia? Terima kasih Ustaz. Kisah sebenar lah saya kira Ustaz. Banyak pula ceritanya. Silakan, tak apa. Itulah kadang-kadang saya ni kalau dibagi cakap macam ni lah Ustaz Salah. Ya, banyak pula ceritanya. Mula-mula cerita sikit, tapi terbanyak pula. Tapi cerita ni dia menarik. Dia tanya dalam kuliah saya tu, sebab dalam kes ni mula-mula saya jawab kata tak boleh Ustaz Salah. Saya pun ustaz biasa juga kadang-kadang tersilap tu, sebab kadang-kadang jangan tergesa-gesa. Al-ajilatu minasyaitan. Nabi kata, tergesa-gesa itu sebahagian daripada syaitan. Kata ustaz ni pun kena muhasabah saya, kena muhasabah. Saya tergesa-gesa masa saya kata mula-mula tak boleh. Mana boleh suami mak tiri dapat pusaka? Tapi bila saya kata, nanti kejap, dia kata, macam mana jadi suami mak tiri tu awak kata dia awak kata dia ada kaitan dengan pusaka ni? Dia kata, sebabnya ustaz, dia tengah buat permohonan pembahagian pusaka. Dia tengah buat permohonan pembahagian pusaka, dia nak masukkan siapa ahli waris yang dapat pusaka. Dia kata, ada orang beritahu suami mak tiri ni kena masukkan sebagai ahli waris. Tak betul ke suami mak tiri saya ni boleh dapat pusaka? Rupanya keadaan ni macam ni. Si mati, ya. Saya buat M je lah ya. Malas nak buat M. Si mati meninggal dunia, ya. Si mati ni dia ada anak 3 lelaki. Lelaki. Yang tanya ni salah seorang. Ni lah dalam kuliah saya ni. Saya tak perlu tanya, saya tak perlu beritahu dekat mana tempatnya, apa dia, siapa orang dia, saya tak perlu beritahu. Tu rahsia. Ya. Dia ada 3 lelaki. Masa mak dia meninggal dunia, harta yang ditinggalkan rumah ya, rumah teres. Harga dia 300,000 lebih lah masa tu salah. 300,000 lebih. Dulu arwah mak dia beli murah je. Sekarang 300,000. Satu bahagian nama arwah mak dia. Masih kekal nama arwah mak dia. Sampai lah ni tak bagi-bagi lagi. Sekarang ni baru ada kesedaran nak bahagi rumah tu. Dulu dia biar je geran tu. Dibiarkan je. Ya, nama dalam geran nama arwah mak dia tak dibahagi-bahagikan. Itulah dia percaya pada perkara-perkara tahyul. Bagi cepat-cepat, maknya nanti akan diseksa. Mana ada tuan-tuan, ya? Masa meninggal mak dia ni, ayah dia hidup lagi, ya? Suami lah. Suami. Ayah dia hidup lagi. Masa ayah dia hidup ni, ya, maknanya pembahagian harta pusaka peringkat awal, masa peringkat pertama yang dapatnya siapa? Suami dia iaitu ayah dah dia ni. Lepas tu anak lelaki 3 orang. Ini je yang dapat pusaka. 1, 2, 3, 4. Ya tuan-tuan ya. Tapi dalam kes ni tuan-tuan, ya, oleh kerana rumah ni tak dibagikan, suami ni biasalah bila isteri dah meninggal dunia dia kahwin. Isteri baru. Dah mula start dah tuan-tuan. Dia dah mula start dekat sini dah. Dia kahwin dengan isteri baru tuan-tuan. Yang anak-anak okey, anak lelaki best tuan-tuan. Tuan-tuan percayalah, tengoklah dengan anak lelaki. Jangan anak perempuan. Anak perempuan kalau bapak nak kahwin lagi dia tak bagi. Tapi kalau anak lelaki best tuan-tuan. Bapak nak kahwin lagi, kahwin bapak, kahwin. Ni anak lelaki, kahwinlah bapaknya. Yang sebenarnya dia orang 3 orang ni malas balik jumpa bapaknya dah bulan. So bapaknya sunyi, kahwin lagi bapaknya. Bapaknya pun kahwin lagi. Ya. Tak lama lepas bapaknya kahwin lagi, mati orang tua ni tuan-tuan. Yang ni dah meninggal dunia. Dia mati tahun, saya lupa tahun bila. Yang kemudian mati kemudian pula suami dia ni, ya? Suami dia mati kemudian. Isteri dia dah kahwin waktu tu, ada isteri baru. Ni cerita dia mula. Ni dia orang 3 orang ni panggil mak tiri. Okey, hubungan baik, panggil mak tiri, panggil mak cik, panggil mak cik.
bila meninggal suami dia ni, kemudian tak lama kemudian kahwin pula dia ni. Ni yang melegit-legit ni tuan-tuan. Kahwin dia kan nasib baik tak ada anak. Tapi walaupun tak ada anak, dia ada adik-beradik dekat sini, ada saudara. Tengok. Saudara-saudara ramai pula tu dalam kes ni. Kemudian suami dia ni ada lagi. Nak jadi ceritanya, lepas tak lama kahwin dengan suami baru, dia ni pula meninggal dunia. Ni tuan-tuan. Tu yang saya kata melegit-legit tu. Soalan daripada saya tadi, boleh tak suami mak tiri kami dapat harta pusaka? Masukkan dalam pembagian harta pusaka. Jawapannya ya. Suami mak tiri. Suami mak tiri. Kan aku dah tersalah. Suami mak tiri dapat hak pusaka arwah mak dia. Bayangkan, rumah pusaka arwah mak dia, suami mak tiri. Macam mana tu? Tak macam mana aku tak jawab tak ada pusaka. Yang dalam kes ni mula-mula aku jawab tak ada pusaka, tapi bila kita tengok rupa-rupanya memang dia ni ada hak pusaka. Atas apa aku nak sebut ni pun tak tahulah orang kata. Bukan madu dah ni. Kalau madu yang inilah. Yang ini apa ni aku nak sebut ni. Dia dapat hak pusaka. Dia orang ni masa buat permohonan di bidang pusaka, kena masukkan nama dia ni. Kena masukkan nama dia ni. Okey, saya skop sekadar tu lah. Nanti kan panjang lah kan. Saya kira contoh yang Ustaz Fazil bagi tu, panel kita bagi, maknanya tuan-tuan sidang penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, gambaran saya kira cukup jelas bagaimana situasi daripada harta pemilik si mati tadi yang asalnya tadi satu, kemudian boleh bertambah menjadi ramai. Dan kita mungkin dari sudut logiknya kita tak nampak, kita rasa dia tak ada hak pun. Tetapi itulah istimewanya faraid. Kalaulah kita lambat-lambat bahagikan pusaka, maka dia akan mengakibatkan bertambahnya waris yang mungkin kadang-kadang kita tak boleh nak terima waris tu. Tetapi dari sudut hak faraid, dia dapat pusaka tersebut. Baik Ustaz, tadi itu mungkin satu contoh lah yang Ustaz bagikan. Mungkin lah satu situasi yang saya tertukar tadi, situasi mana si mati meninggalkan isteri, kemudian ada anak lelaki dan anak perempuan. Kemudian anak perempuan tu meninggal kemudian. Dia juga meninggalkan suami, anak lelaki, anak perempuan. Situasi ni biasa berlaku di kalangan masyarakat Ustaz. Kita tengok yang meninggal tu adalah anak perempuan. Waris di anak perempuan biasanya mana dapat Ustaz? Ya. Jadi dalam situasi ni mungkin adakah dia juga waris berlapis ataupun anak waris daripada anak perempuan ni pun boleh dapat? Mungkin Ustaz boleh kongsikan seberingkas ni, silakan. Okey, Ustaz Anzalah. Terima kasih Ustaz Anzalah sekali lagi. Ustaz, soalan Ustaz Anzalah ni memang banyak berlaku dalam masyarakat, ya. Memang dalam prinsip faraid, keturunan sebelah perempuan ni, contohnya anak perempuan yang dah meninggal dunia, keturunan dia, contoh ada anak lelaki, anak perempuan, contoh saya bagi contoh. Kalau cerita cakap je orang tak faham. Contoh, si mati ni meninggal dunia, dia ada anak lelaki, dia ada anak perempuan. Anak perempuan dia ni dah meninggal dunia, dia ada suami, ya. Lepas tu dia ada suami, kemudian dia ada anak lelaki, dia ada anak perempuan, ya. Kalau dalam situasi faraid, dia orang ni, yang ini anak lelaki dan perempuan ni cucu juga waris mati. Dia sebut sebagai waris zawil arham. Waris zawil arham ni dia waris keturunan yang tak dapat pusaka. Dia ahli waris. Dia ahli waris keturunan nasab, tapi dia tak dapat hak pusaka disebabkan kedudukan taraf mereka ini adalah mereka ini golongan zawil arham, diselangi oleh orang perempuan. Dia tak dapat pusaka. Tapi berbeza dengan situasi yang disebutkan oleh Ustaz Hanzalah. Situasi yang disebutkan oleh Ustaz Hanzalah, yang anak perempuan dia mati kemudian. Ini dia persoalan. Kalau dia mati dulu memang tak dapat pusaka, tapi dia ni mati kemudian. Mari kita tengok. Contoh, ya. Tu sebab saya ulang lagi sekali dekat tuan-tuan, jangan kita lewat bahagian pusaka, ya. Nanti dia akan jadi macam ni. Contoh, si mati, ya. Dia ada anak lelaki, saya buat AL, ya, malah nak tulis panjang. Anak perempuan, ya. Kemudian
Si Mati ni meninggal, contohnya Hanzalah tadi Hanzalah kata dia meninggal dulu meninggal tahun 2011. Contoh. Yang ini dia meninggal tahun 2012. Okey. Masa si Mati ni meninggal dunia, anak lelaki dan anak perempuan dia ni yang masih hidup lagi, dia mewarisi harta pusaka si Mati. 2/3, 1/3 dekat sini. Dia ada hak pusaka. Kemudian 1/3 hak ni akan jatuh pada siapa? Dia akan jatuh kepada yang bawah pula. Siapa waris anak perempuan ni? Anak perempuan ni pula dia ada suami. Maka suaminya ada hak pusaka daripada 1/3. Ya, oleh kerana si Mati ada anak lelaki, tadi Ustaz Hanzalah kata ada anak lelaki, kemudian dia ada anak perempuan, ya, maka suami dapat 1/4 daripada 1/3. Macam tu. Itu yang kita kata dia boleh dapat pusaka. Kemudian anak lelaki dengan anak perempuan ni kita sebut sebagai cucu lelaki, cucu perempuan sebelah anak perempuan. Asalnya ikut hukum faraid dia tak dapat pusaka, tetapi oleh kerana maknya meninggal tahun 2012, dia ada hak pusaka 1/3 dekat sini. 1/3 ni akan jatuh pada suami, jatuh pada anak dia, anak lelaki, anak perempuan. Tu sebab dalam kes ni cucu lelaki, cucu perempuan daripada anak perempuan si Mati pertama ni, dia ada hak pusaka dan perlu dimasukkan dalam pembahagian senarai ahli waris, pembahagian harta pusaka. Mereka boleh mendapat harta pusaka si Mati. Kalau si Mati tinggalkan rumah tu dua orang ada hak juga. Kalau si Mati tinggalkan duit PSP, cucu perempuan, cucu lelaki daripada tuan anak perempuan ni ada hak juga. Suami dia pun ada hak juga. Ini tak boleh pertikai ni. Dia kata engkau siapa? Engkau menantu hantu. Tak boleh cakap macam tu. Sebab dia ni suami kepada anak perempuan si Mati. Dia ada hak. Tak boleh kita nafikan. Ni ada yang tanya dengan kami, dia kata datang dekat kita, kata yang anak lelaki ni anak lelaki si Mati kata, boleh ke menantu dapat harta pusaka? Dalam kes ni menantu boleh dapat pusaka, Ustaz Hanzalah. Baik. Itu sebab kita orang. Itu dia sidang penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Taala sekalian, menantu pun boleh dapat pusaka. Tadi kalau kita tengok tadi suami mak tiri boleh dapat pusaka. Ini dalam kes yang Ustaz Fazil kongsikan, ini adalah menantu pun boleh dapat pusaka. Bagaimana? Melalui kematian yang berlapis ini, saya kira. Jadi sidang penonton yang dikasihi Allah Subhanahu Taala sekalian, sangat-sangat penting untuk kita uruskan segera pembahagian harta supaya kita tak nak jadi waris yang asalnya tadi sedikit boleh jadi ramai. Baik, kita rehat dulu seketika, sama-sama kita saksikan video yang berkenaan dengan harta ini. Kita tak nak perkara ni menjadi macam ni. Silakan. Baik, alhamdulillah, itu dia sedikit
video berkenaan pengurusan harta pusaka bagaimana kalau itu dalam situasi adik-beradik ya tuan-tuan. Ini kalau dah bertambah waris bukan saja melibatkan adik-beradik tapi dalam ahli keluarga yang lebih besar lagi, menantu, besan, suami, mak tiri dan sebagainya, boleh jadi terlibat juga dalam harta pusaka si mati. Baik, sidang penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Taala sekalian, kalau ada soalan mohon untuk komen di bawah untuk sama-sama saya ajukan soalan tersebut kepada panel, sama-sama kita bantu untuk jawab. Baik, Ustaz Fazil, tadi kita tengok mungkin sidang penonton, saya kira perbincangan ini contoh yang diberikan oleh Ustaz Fazil sangat jelas. Macam mana yang dikatakan waris boleh jadi ramai. Jadi mudah-mudahan kita cakna benda ni. Baik Ustaz, bila waris dah ramai, maka ada berlaku masalah dalam ahli keluarga. Siapa nak urus, siapa yang boleh urus, maka waris masing-masing rasa engkau lah ataupun akulah yang nak urus. Jadi bila macam ni Ustaz, siapa yang boleh urus, dan berlaku juga situasi ada waris-waris yang tak setuju. Mungkin Ustaz, macam mana siapa yang boleh urus dan macam mana nak handle lah waris-waris yang tak nak bagi kerjasama ni Ustaz. Okey, silakan. Okey, terima kasih kepada Ustaz Hanzalah. Inilah ya Ustaz Hanzalah ya. Bila masalah nak bagi harta pusaka ni, salah satunya yang paling banyak berlaku dalam masyarakat ni, dia persoalan siapa nak urus. Ya, siapa nak urus. Baik. Siapa nak urus ni sebenarnya yang afdalnya bagi saya ialah ahli waris tu sendiri. Siapa ahli waris yang ada hak kepentingan dekat harta peninggalan semati, mereka semua ada hak untuk menguruskan harta tersebut. Tetapi yang nak menguruskan ni tak boleh ramai-ramai. Ya, kalau ada 10 orang ataupun 20 orang ahli waris, takkan 20 orang nak urus harta pusaka. Yang boleh urus ni biasanya salah seorang je lah daripada kalangan yang ramai-ramai tu, ya. Tapi pilih siapa yang paling afdal. Bagi saya, nak pilih siapa yang paling afdal nak urus harta pusaka tu, tengok ranking dia tu. Yang kalau contohnya dalam kes yang saya cerita tadi tu kan, dia ada anak lelaki, anak perempuan dah meninggal dunia, kemudian contohnya ada cucu, ada suami. Takkanlah suami ataupun menantu tu pergi mengada-ngada nak uruskan, ya. Nanti takut jadi fitnah. Yang afdal yang dekat situ, yang jadi orang yang menguruskan harta tu ialah anak lelaki semati. Sebab dia punya darjat tu, dia punya level, dia punya level tu lebih tinggi sebab dia anak kepada semati. Yang sedangkan dia tadi tu menantu ataupun cucu, ya. Bagilah anak si mati yang uruskan. Yang jadi persoalan kadang-kadang ni salah, anaknya tak nak uruskan, buat tak tahu aja. Boleh tak nanti waris lain uruskan? Jawapannya boleh. Tetapi saya sarankan berbincanglah terlebih dahulu secara baik. Janganlah orang Jawa kata karepe aku nak cakap macam mana ya. Biasa bini saya orang Jawa kan. Dia karepe dewek macam tu kan. Suka-suka bincang-bincang lah, panggil-panggil siapa ya. Macam mana kita nak uruskan ni, tak ada apa-apa pun ya. Kemudian kalau macam Ustaz Zala kata dia, kalau waris tak nak bagi kerjasama, macam mana ni? Warisnya sini tak nak bagi sama, anak lelaki tak nak bagi sama ya. Dia sebenarnya tak nak bagi sama ni kalau ikut psikologinya, pengalaman saya lah tuan-tuan sidang penonton sekalian. Dia punya psikologinya, mereka ni tak disebutkan habuannya. Ya, cuba disebutkan habuannya dapat sekian, terbeliak mata tu tuan-tuan. Ya, baru masing-masing nak buat. Itu psikologi tuan-tuan. Tapi kalau dengan saya sebenarnya, dari segi kalau tanya dengan saya secara peribadi, saya tak berapa gemar sangatlah ikut kaedah tu. Mensogokkan harta untuk ni habuannya sekian-sekian untuk dapat saka. Sebab dalam Al-Quran tak sebut pun berapa bahagian dia punya habuan dapat. Dia sebut, dia kata pecahan-pecahan bahagian hak dia sekian-sekian. Dia tak sebut pun dunia. Bila sebut dunia ni, bagi saya ni saya hubung dunia lah. Roksan kuliah hatiah dia kepala kepada kejahatan. Dia kalau sebut dunia, kalau tak dunia ke depan ni, dia susah sikit lah. Tapi ada tok guru saya ajar, dia kata habuan tu kena sebut. Baru mereka kena bagi tahu lah. Kalau boleh kita bagi tahu kat waris berapa yang dia dapat. Dia semangat berapa yang dapat, maknanya setidaknya ada kerjasama lah. Dia akan bagi sama. Dia macam satu dorongan, satu motivasi untuk dia bagi kerjasama. Ini yang bila tak tahu tu yang jadi
Apa aku dapat? Dapat ni benda ni kan. Dapat apa kau tolong Jadi sidang penonton yang dikasihi Allah SWT sekalian, saya kira perkara ni sangat penting untuk kita ambil perhatian. Maknanya kesan dia kalau kita tak urus tadi, kita tengok macam mana dia punya waris boleh jadi bertambah ramai dan susah nak urus dah. Timbullah tadi perasaan yang rasa iri hati, rasa tak puas hati dan sebagainya. Jadi kita nak elakkan perkara ini berlaku, cerita terang-terang bila kita nak bagi pusaka ni. Baik Ustaz, kita janji tadi kita nak bagi soalan kepada penonton. Mungkin apa dia soalan? Sidang penonton boleh ready? Soalan yang akan ajukan, siapa yang paling cepat dan betul dialah yang akan menang, dapat hadiah yang kita janjikan tadi. Apa dia soalan Ustaz? Okey, soalannya mudah je. Saya ulang banyak kali tadi Ustaz Salah. Okey. Soalannya apa? Kenapa bilangan ahli waris boleh bertambah? Kenapa? Sebutkan satu sebab. Satu sebab saja. Bilangan ahli waris boleh bertambah. Satu je. Tadi banyak saya sebut. Satu sebab je. Kenapa, macam mana boleh bertambah? Okey, itu dia sidang menonton. Kenapa bilangan ahli waris boleh bertambah? Banyak yang disebutkan tadi oleh Ustaz Fazil tadi. Jadi satu sahaja jawapan yang kita minta untuk jawab dengan cepat dan betul. Baik, sidang menonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita dah bincang dah. Saya kira sangat jelas apa yang disampaikan oleh Ustaz Fazil pada hari ini berkenaan dengan waris berlapis. Jadi kita dalam slot ni, dalam siri ni kita tak sempat nak kira tuan-tuan. Tak sempat kita nak kira dan kita hanya nak bagi tuan-tuan faham je. Baik, kita raikan ada soalan daripada penonton. Siapakah? Apa soalan dia? Daripada Amirul Mukminin. Amirul Mukminin, saya ada seorang kawan Ustaz. Dia seorang saja anak lelaki dan ayah dan ibu telah meninggal. Mak bapak dia dah meninggal dunia. Bukanlah kesemua harta anak lelaki yang sepatutnya dapat. Apa pandangan Ustaz? Dia seorang sahaja anak lelaki dan ayah dan ibu dia telah meninggal dunia. Bukankah semua harta anak lelaki yang sepatutnya dapat? Apa pandangannya? Maksud dia tanya, betul ke Ustaz anak lelaki dapat semua harta? Apa pandangan? Mungkin Ustaz boleh kongsikan? Ya. Sebab yang berdasarkan contoh yang saya bagi tadi tu, memang kalau berlaku satu kematian, tak ada waris lain, dia ada anak lelaki saja seorang, anak lelaki ni merupakan waris asobah bin naf. Dia perhabis harta lah, senang cerita. Bahasa mudahnya tu perhabis harta. Anak lelaki ni dia boleh bolot harta. Meninggal ibu dia, contoh ibunya meninggal, bapanya meninggal dunia, maka anak lelaki tu akan habiskan harta pusaka tu. Namun begitu, situasi soalan tadi tu secara umum saja dia kata boleh tak anak lelaki dapat pusaka? Saya kata ya, memang anak lelaki akan menghabiskan pusaka, tetapi kena tengok juga masa mak bapak dia tu meninggal dunia ada waris lain ke tak. Contoh waris lain yang saya maksudkan tu pernah berlaku, ibu dia meninggal dunia, bapak dia, suami ada lagi. Suami si mati, mana bapak dia hidup lagi. Kemudian nenek dia, ibu dan bapa kepada si mati. Ibu bapa kepada arwah mak dia, arwah ibu dia ada hidup lagi. Maknanya dalam kes tu ibu dan bapa kepada si mati ataupun arwah maknya tu ada hak pusaka. Maka yang menjadi hak waris yang menjadi hak faraid dekat situ ialah suami dia, iaitu bapa kepada yang anak lelaki tu, kemudian ibu bapa kepada si mati. Itu ada hak pusaka. Itu yang saya kata, itu adalah waris utama. Meninggal pula datuk dia, bapa kepada si mati, maka jatuh pula kepada anak dia. Dia akan bertambah-tambah dekat situ. Tapi secara umumnya soalan tadi saya kata, bolehkah anak lelaki tadi mewarisi semua? Boleh. Dengan boleh dapat semua. Tapi ketengok juga ada waris lain ke tidak. Baik, itu dia. Saya kira jawapannya sangat jelas. Kena tengok. Maknanya kalaulah seperti mana soalan tadi, straight to the point, maknanya memang ahli anak lelaki itu sajalah yang akan mewarisi. Tapi kalaulah ada waris-waris yang lain, itu yang perlu dilihat. Sama ada mungkin jadi waris yang berlapis ataupun ada waris-waris fardu yang lain. Baik, terima kasih atas jawapan yang diberikan oleh Ustaz Fazil. Baik Ustaz, secara kesimpulan lah, kita dah ada pemenang kita. Mungkin kita boleh kongsikan dulu siapakah pemenang kita pada hari ini, iaitu tahniah Rauf Rahimi lewat bahagi harta pusaka. Betul Ustaz? Ya. Lewat bagi. Jadi mungkin ada beberapa orang yang dah jawab, tapi ini pihak teknikal kita yang pilih dia punya pemenang dia. Jadi yang tak
berjaya, jangan bersedih, mungkin boleh cuba lagi untuk minggu-minggu yang akan datang. Tahniah sekali lagi kepada Rauf Rahimi. Baik Ustaz, secara kesimpulan perbincangan kita pada hari ini, bila kita dah tahu dah punca dan sebagainya, macam mana ahli waris boleh bertambah. Sekarang ni waris nak tahu bila dah berlaku situasi kematian yang ramainya waris ni, kat mana kita nak uruskan sebenarnya Ustaz? Kat mana kita boleh rujuk? Silakan. Baik. Kalau dari segi pentadbiran, sebenarnya dari segi pentadbiran Ustaz, kalau kita nak buat ahli waris ramai sangat, ya, sebab kematian berlapis ni banyak. Kes pun tanah, kes si mati pertama pun tahun 1936 contohlah, ada satu kes tu. Ya, ahli waris ni dah sampai ramai sangat, 9 lapis, 10 lapis. Saya pernah kira dulu, Mahkamah Syariah suruh saya kira sampai 9 lapis, 10 lapis. Dia punya pembawah makhraj tu jadi juta. Ya, dekat situ. Jadi kalau dah terlalu ramai sangat, biasanya kita sarankan ahli waris pergi Mahkamah Syariah. Pergi Mahkamah Syariah untuk buat perintah faraid. Ya, pergi mahkamah buat perintah faraid. Sebab kadang-kadang bila pergi berjawab saka dia tengok ahli waris terlalu ramai, kemudian dokumen-dokumen pun tak cukup. Jadi berjawab saka kata kalau macam ni pergi Mahkamah Syariah buat perintah faraid, supaya perintah faraid tadi tu boleh mengikat keputusan pegawai pusaka, ya. Tetapi yang jadi isu kadang-kadang ni ahli waris ni, dia nak sebelum nak pergi ke Mahkamah Syariah tu, dia tak tahu macam mana ahli waris yang dimasukkan, kad pengenalan siapa yang nak diambil. Ya. Itu boleh mai Baitul Mal. Maknanya Ustaz, pergi Baitul Mal boleh. Kita boleh pergi runding cara percuma. Boleh datang ke MAIS, maknanya sebelum pergi Mahkamah Syariah tu mungkin untuk dia nak dapatkan satu perintah yang jelas, maknanya ada waris-waris yang berkenaan. Tapi waris sebelum nak pergi tu tak tahu apa nak kena buat, siapa yang ahli waris yang terlibat. Yang terlibat tu siapa nak dimasukkan, boleh datang ke Baitul Mal MAIS untuk dapatkan sesi runding cara secara percuma, ya. Diorang ni kadang tak tahu siapa ahli waris nak dimasukkan tu, kad pengenalan siapa. Tu yang kita suruh pergi Baitul Mal dapat runding cara. Baik. Itu dia sidang penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Begitu penting, sangat kita perlu ambil tahu tentang pewarisan berlapis ini, supaya dia tidak menjadi kes-kes yang warisnya asalnya sedikit boleh jadi ramai atau bertambah ramai. Kes-kes yang Ustaz Fazil bawakan tadi, di mana menantu, suami mak tiri, cucu yang kita tengok dalam waris, mungkin di kategori waris zawi arham pun boleh dapat pusaka dalam kategori waris yang bertambah ramai. Itu dia. Sekali lagi terima kasih atas perkongsian pada hari ini Al-Fadhil Ustaz. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada sidang penonton yang dikasihi oleh Allah SWT sekalian. Jangan lupa kongsikan video ini supaya lebih ramai lagi sahabat-sahabat kita di luar sana yang mungkin tak sempatlah nak join kita live kita pada pagi ini. Maklumlah sibuk dengan PKP, kena pergi kerja ke tidak, jadi ambil peluang video yang kita dah kongsikan pada hari ini dapat sama-sama kita sebarkan manfaat tersebut. Mudah-mudahan ramai masyarakat di luar sana lebih peka dan dapat mereka uruskan harta mereka segera mungkin supaya tidak berlakunya pertambahan ahli waris. Baik, itu dia perkongsian kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi tahniah diucapkan kepada Rauf Rahimi atas menjadi penonton bertuah kita pada hari ini. Yang tak berjaya jangan bersedih hati, jangan berkecil hati, boleh ikuti lagi live kita pada minggu-minggu yang akan datang. InsyaAllah, mudah-mudahan saya doakan anda jadi penonton bertuah. Syarat dia cukup mudah je, tonton video daripada awal sampai habis. Dia punya tengah-tengah dia ada poin-poin penting yang kita akan kongsikan. Itu saja, tinggal tulis saja komen jawapan yang betul. Baik, sidang penonton yang dikasihi Allah SWT, dikasihi oleh Allah Subhanahu Taala sekalian, seperti mana yang dikongsikan oleh Ustaz Fazil, tuan-tuan, puan-puan sidang penonton boleh hadir ke pejabat MAIS untuk uruskan sebarang pengurusan harta berkenaan dengan wasiat, hibah, amanah, pusaka. Boleh datang runding cara secara percuma. Boleh hubungi, mungkin tak nampak tu, 0355143773 ataupun 3772. Jadi kita sarankan untuk buat temu janji lah, sebab proses PKP ni kita tak jangka, kadang-kadang mungkin pegawai ada yang bercuti, yang gilir. Jadi sebaiknya tuan-tuan, puan-puan buatlah temu janji supaya kita dapat rancang kita punya pertemuan tu lebih cantik lah. Mudah-mudahan tuan-tuan, puan-puan yang datang pun dapat selesai masalah, dapat balik dengan keadaan hati yang tenang dan dapat uruskan harta segera mungkin. Itu dia.
Sekadar tu saja untuk perkongsian kita pada hari ini. Saya mohon maaf seandainya ada kekurangan dalam sesi ini. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi jangan lupa perbanyakkan selawat kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan keberkatan hari Jumaat ini baca surah Al-Kahfi dan sebagainya. Sekadar itu saja. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.